Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi kita dalam channel YouTube saya. Kali ini Pendidikan Kesihatan tahun 6 2.0 kekeluargaan. Siapa yang baru kat sini mohon like, share dan subscribe video ni. Nanti bila ada video baru awak tu dapat tahu. Let's go. Di akhir PDP nanti, murid akan dapat mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Okey, kekeluargaan. Hari ini kita nak belajar tentang nak keluarga bahagia. Macam mana nak, salah satu kaedah kita nak bahagiakan keluarga kita, peranan kita. Okey, ini contoh saya ambil daripada buku teks. Nathan menyambut hari ulang tahun kelahirannya yang ke-12. Ibu bapanya menghadiahkan buku skrap kepadanya. Buku skrap itu dibuat oleh ibu bapanya sendiri. Bincangkan perubahan diri Nathan dari segi perkembangan mental, emosi dan sosial. Okey, cuba kamu lihat gambar pertama ni. Ni gambar dia graduasi prasekolah. Dia dapat pelajar terbaik. Lepas tu ni dia graduasi sekolah rendah. Dia pun dapat jadi pelajar cemerlang. Lepas tu dia juga pelajar contoh co-curriculum. Lepas tu dia juga pernah mewakili daerah ketika sekolah menengah dalam pertandingan hoki. Dan ini dia sambut birthday dia kat rumah. Ini gambar dia pergi melancong ke, tak silap saya ni macam kawasan Gunung Kinabalu ni. Okey, apakah perubahan dari segi mental, emosi dan sosial? Okey, nampak ni, Nathan daripada kecil makin besar, makin besar, makin besar. Itu adalah dari segi fizikal dia. Dari segi mentalnya nampaknya dia ni makin bahagia lah, makin apa? Makin gembira. Setiap masa dia gembira je. Lepas tu emosi dia pun macam bila emosi dia bagus, dia dapat belajar dengan bagus, dia jadi pelajar yang baik. Dan sosial dia dapat bersosial dengan menyertai pasukan hoki sekolah dia. Dia juga dapat bersosial dengan keluarga dia dengan menyambut hari jadi, dan akhir sekali dia boleh bergembira dengan keluarga dia dengan pergi melancong. Okey. Remaja hebat, keluarga sejahtera. Sempena Hari Keluarga Mukim Merkung, satu forum yang bertajuk Perubahan Mental, Emosi dan Sosial serta Peranan Remaja dalam Institusi Kekeluargaan telah diadakan. Okey, ingat kali ini kita nak belajar tentang perubahan mental, emosi dan sosial dan peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Itu bukan kata kunci tu. Okey, ini adalah suasana dekat forum remaja tersebut. Okey, dia punya pengerusi MC, dia melontarkan soalan. Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta perubahan secara umum. Contoh secara umum. Okey, dia juga bertanya kepada Dr. Jayakumar, apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan. Juga soalan dia bagi terus dekat pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Ini soalan-soalan yang dilontarkan kepada ahli panel. Kita tengok jawapan satu persatu daripada mereka. Okey, ini soalan tadi saya ulang balik. Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum. Ini jawapan Dr. Chin. Dia kata perubahan mental, emosi dan sosial remaja merujuk berubah dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial.
Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Secara umum, perubahan yang positif merujuk tahap pemikiran remaja yang menjadi lebih matang dan bijak mengawal emosi atau perasaan serta lebih bertanggungjawab dalam institusi kekeluargaan. Okey, perubahan mental, emosi dan sosial ni adalah merujuk kepada berubahnya dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial. Daripada kecil ke besar ke dewasa tu awak perasan tak ada perubahan dalam pemikiran awak tu. Dalam pemikiran, dalam emosi, masa kecil tu kita mudah menangis, mudah sedih. Makin besar ni jadi lain sikit. Lepas tu sosial, kita dah rasa nak berkawan. Kalau lelaki dah suka perempuan, perempuan nak suka lelaki. Tapi perubahan ini berbeza antara individu. Macam orang ni lain cara dia berubah, orang ni lain kepada cara dia berubah. Bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Contohnya orang dekat Fedah ni dia lain cara berubah. Orang yang duduk bandar lain cara berubah. Macam anak ustazah lain sikit berubah. Anak orang biasa lain sikit berubah. Dia berbeza bergantung kepada situasi semasa. Perubahan ini merujuk kepada pemikiran remaja yang lebih matang dan bijak mengawal emosi lah, macam saya sebut tadi. Okey, itu perubahan mental, emosi dan sosial remaja. Kita tengok soalan kedua tadi. Prof. Jayakumar akan jawab. Apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan? Okey, kita baca dulu. Pada peringkat ini, kepimpinan remaja dalam keluarga boleh terselah. Kepimpinan, misalnya memimpin adik-adik belajar dalam bersama atau membersihkan rumah. Memimpin adik-adik belajar atau membersihkan rumah. Remaja juga lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Antara cabaran dalam tempoh ini adalah apabila perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Contohnya, remaja berani memberontak kerana berasa dirinya sudah dewasa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenal pasti sebab utama anak memberontak. Kadang-kadang mereka memberontak kerana inginkan perhatian. Apa yang penting ialah ahli keluarga perlu berbincang dan bersama-sama menangani masalah yang timbul. Okey, contoh saya nak terangkan ni, contoh perubahan mental emosi ni. Kita darjah 6 ni dah boleh mengajar adik-adik kita buat kerja rumah. Kita tolong dia buat kerja rumah. Adik-adik ni dia bukannya tak pandai, dia perlu orang dewasa orang yang lebih dewasa pada dia untuk memimpin dia buat kerja. Itu satu peranan remaja lah. Satu lagi, membersihkan rumah. Macam awak yang dah besar-besar ni dah bolehlah tolong ibu bapa. Yang perempuan boleh tolong lipat baju, tolong basuh pinggan. Yang lelaki boleh tolong kemas laman rumah, tolong ambil sawit. Siapa yang gagah tu lah. Okay. Dan cabaran dia, remaja ni dia perasan dah dewasa. Dia memberontak, dia naik motor laju-laju. Kalau dia minta apa-apa mesti ditunaikan. Bahayalah. Itu semua tak bagus. Bila makan nak sedap je, bila makan tak sedap tak makan. Itu tidak bagus. Dalam hal ni ibu bapa perlu mengenal pastilah sebab utama anak memberontak. Kalau saya luku je, tak dahi. Gurau je. Okey. Apa yang penting, ahli keluarga perlu berbincang bersama-sama menangani masalah yang timbul. Okay, kalau kita rasa kita ada masalah, kena ceritalah kat keluarga apa masalah kita. Okey, barulah ibu bapa kita dapat selesaikan. Kalau kita hentak-hentak kaki berkurung dalam bilik, tak selesai masalah. Okey, next.
Soalan terakhir ni, pada pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuhkan institusi kekeluargaan? Bagaimana? Okey. Saya memberi analogi tentang tubuh badan manusia yang lengkap untuk menerangkan peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan. Ibu dan ayah dianggap sebagai kepala, manakala anak-anak sebagai tangan dan kaki. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh fungsi anggota akan terjejas. Bak kata patah, cubit paha kiri, paha kanan sakit juga. Pada peringkat remaja, mereka sudah mengetahui peranan, motivasi dan hala tuju mereka. Remaja pada tahap ini penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif untuk memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Misalnya mengajak ahli keluarga bergotong royong, bersihkan rumah atau bersukan bersama-sama. Okey, orang boleh faham apa yang Cikgu Mayang cakap? Dia kata kita ni sebagai satu keluarga ni macam anggota badan kita lah. Mak ayah tu kepala kita, kaki tangan tu abang adik, kaki. Kalau satu tak berguna, rosak, tak boleh buat kerja, jadi badan kita akan terjejas. Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau fungsi adik-beradik tu tak berfungsi, contohnya abang malas, kakak malas, adik malas tu, jadi macam keluarga kita jadi macam OKU lah. Macam tu. Jadi tak lancar. Jadi keluarga kita ketinggalan. Macam mana nak buat supaya tidak ketinggalan? Kena mainkan peranan masing-masing. Kalau kita abang, kita kena nasihatkan adik-adik kita supaya sentiasa berusaha untuk maju. Kita kena dengar cakap mak ayah kita. Kalau kita adik, kita kena dengar cakap abang, cakap mak ayah. Itulah peranan kita. Setiap kita ni memang ada peranan masing-masing. Okey. Tengok ke muka surat seterusnya. Keluargaku, keutamaanku. Ini adalah keluarga Nadia. Nadia dan keluarganya saling menyokong antara satu sama lain. Mereka sedar bahawa setiap ahli keluarga adalah sama penting. Justru keluarga Nadia suka melakukan aktiviti bersama-sama bagi memperkukuhkan hubungan kekeluargaan mereka. Ini adalah penerangan tentang yang Cikgu Maya cakap tadi lah. Kita ni, setiap ahli keluarga ni kena saling menyokong, saling menyokong antara satu sama lain. Contohnya, kami sentiasa menyokong tanpa mengira jenis emosi. Kalau kita sedih, mak kita akan sokong kita sedih. Walaupun kita gagal tak dapat cemerlang, kita kena, mak ibu bapa kita perlu menyokong kita. Kita dah berusaha. Kalau kita berjaya, kita gembira, mak ayah kita pun akan turut gembira. Kalau kita sedih, mak kita sedih. Okey, seterusnya dia kata kami suka meluangkan masa bersama-sama. Maknanya dia akan makan bersama-sama. Ini berkelah lah maksudnya. Berkelah. Musim PKP ni kalau tak dapat berkelah lah dalam rumah. Dan juga membuat aktiviti sihat bersama. Aktiviti sihat. Sekarang ni tak boleh PKP. Cubalah cari benda lain yang kita boleh buat bersama-sama dan menggembirakan semua pihak. Dan membuat keputusan secara sepakat dalam pelbagai hal. Ini penting ya dalam membuat keputusan ni. Contohnya nak pergi bercuti ke mana. Kita boleh bincang. Kita boleh minta dengan mak ayah nak bercuti kat mana. Kalau mak ayah kita mampu, kita boleh pergi. Tak mampu, kita kumpul duit dulu. Lepas tu kita nak makan apa pun, kalau boleh kalau kita kata nak makan ayam goreng, kita kena buat keputusan bersama lah. Mana tahu adik kita tak suka makan ayam goreng, nak makan ikan goreng. Jadi gile-gile. Mak kena ambil peranan, dia kata ini ayam goreng, esok ikan goreng. Itulah buat keputusan dalam pelbagai hal. Ahli keluarga saya tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Ini contoh kakak. Kakak kalau tengok baju sepah ni, sebab mak dia sakit, nampak tak mak dia sakit ni, tolong lipat. Abang tolong kemas rumah, tolong sapu-sapu. Lepas tu kat sini ni, abang yang paling tua ni, dia tengok adik dia main bola dalam rumah, dia kena larang. Kenapa tak boleh main bola dalam rumah? Kan pecah cermin ni, siapa nak ganti? Jadinya kena ada peranan masing-masing, tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Jangan tunggu suruh dulu baru nak buat. Ini kat suruh pun tak buat-buat. Okey. Next.
Perananku, kepentinganku. Ini Hana dan adik kembarnya Hatta mempunyai peranan yang sama penting dalam keluarga. Mereka berkongsi contoh peranan mereka kepada rakan sekelas. Okey, sambut ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah. Okey, Hana kata, saya diberi peluang oleh ibu bapa saya untuk merancang dan menguruskan majlis ulang tahun perkahwinan ibu bapa kami yang ke-13. Agak-agak Hana ni umur berapa? Mungkin 12 lah. Ayah menyatakan bahawa saya mempunyai bakat kepimpinan dan mereka memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengurusnya. Majlis ulang tahun tersebut disambut secara sederhana tetapi meriah. Saya gembira kerana saya mendapat melakukan perkara yang penting kepada keluarga saya. Itu pun peranan dia. Ayah dia bagi peluang untuk merancang dan melaksanakan majlis ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah dia. Oh, hebatlah. Boleh buat majlis ni. Awak boleh buat majlis. Cuba tanya ayah siapa. Seterusnya, ni adik dia Hatta. Saya dan keluarga berbincang mengenai destinasi percutian kami pada setiap tahun. Ibu bapa saya menyatakan bahawa pendapat kami boleh diambil kira dalam melaksanakan aktiviti keluarga. Pada tahun ini kami mempunyai beberapa cadangan destinasi, tetapi ibu bapa memberikan peluang kepada saya untuk membuat pilihan pada kali ini. Saya memilih untuk bercuti di kawasan Gunung Kinabalu. Ini juga satu tanggungjawab yang besar, membuat pilihan untuk bercuti di mana. Okey, nampaknya kedua-dua beradik kembar ni mempunyai peranan yang sama besar, sama-sama hebat. Okey, kalau awak ada peranan kat rumah, boleh buat cerita, kita berkongsi-kongsi apa peranan awak semua kat rumah. Okey. Akhir sekali, jom asah minda sikit. Saya nak awak semua cipta sebuah karangan pendek tentang pengalaman hidup bersama-sama keluarga. Boleh masukkanlah peranan awak dalam keluarga tu apa. Okey. Ini jangan, saya bagi masa 2 hari untuk siapkan. Lepas tu boleh PM saya. Okey. Sampai sini saja dulu kelas kita. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih semua. Bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. COVID is real. Dia masih ada di luar. Bye-bye.